أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, seluruh ahli tata kuasa masjid, dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi perbahasan ia berkaitan dengan tajuk yang utamanya ialah perbahasan tauhid amali, iaitu di bawah tajuk melihat Allah dengan penyaksian mata hati. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali berkaitan dengan perbahasan kita ini, iaitu kita membicarakan berkaitan dengan melihat Allah. Tetapi melihat Allah itu dah banyak kali kita ulang. Dari sudut mana kita melihat Allah, iaitu melihat keagungan Allah, melihat kebesaran Allah, melihat keluasan dan kebijaksanaan ilmu Allah, dan dengan penyaksian mata hati kita. Dan untuk sampai ke tahap itu, kita ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama iaitu peringkat muraqabah. Kita dah bahas secara detail, cuma sedikit pengulangannya, iaitu muraqabah. Kita merasai dalam jiwa dan hati kita bahawa Allah sentiasa memantau kita, sentiasa meneliti, melihat segala gerak-geri kita dan seluruh perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada semasa kita beribadah kepada Allah ataupun kita tidak beribadah kepada Allah secara khususnya. Boleh tuan-tuan ya, kita dah bahaskan. Baik, peringkat yang kedua juga sebahagian besarnya kita telah perbahaskan, iaitu peringkat musyahadah. Musyahadah iaitu kita melihat ya dengan mata hati kita segala perkara yang kita katakan tuan-tuan ya, pada zahirnya kita nampak makhluk Allah ya, pada hakikatnya di sebalik itu kita melihat kebesaran dan keagungan Allah. Itu namanya musyahadah. Walaupun sebahagian besarnya kita dah perbahaskan pada pengajian yang lalunya, cuma ada sedikit lagi perbahasannya yang disebut oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan musyahadah iaitu menyaksikan Allah adalah penglihatan dengan sir, iaitu penglihatan dengan lubuk hati, dengan lenyapnya segala kaifiat, iaitu dengan lenyapnya segala cara dan bentuk. Baik, saya pernah buat ibarat pada tuan-tuan dah beberapa kali, saya ulang lagi sekali ya, sebagaimana yang perlu kita ulang-ulangnya tuan-tuan ya. Seorang sahabat kita bila mana diedarkan tabung, sahabat kita mengambil duit daripada poketnya ya, untuk masukkan duit ke dalam tabung. Pada zahirnya kita nampak tabung, pada zahirnya kita nampak tangan yang memasukkan duit ke dalam tabung. Itu pada mata kasarnya, pada penglihatan mata hati kita, kita nampak di situ, nampak sifat pemurahnya, nampak keimanannya. Bagaimana bentuk keimanan itu, bagaimana bentuk murah itu, yang itu tak boleh nak digambarkan sebagaimana kita lihat dengan mata kepala. Kerana kita tidak melihat pada mata kepala. Yang kita lihat dengan mata kepala kita ialah duit yang dimasukkan ke dalam tabung. Tapi kalau kita lihat dengan mata hati kita, terzahirnya sifat pemurah pada diri dia. Berapa besar pemurah tu, berapa lebar pemurahnya, tak boleh nak diukur, kerana itu kita lihat dengan mata hati. Sama juga tuan-tuan, kita sebut musyahadah. Maka Imam Junaid mengatakan musyahadah iaitu menyaksikan Allah ya, menyaksikan kebesarannya, keagungannya, keluasan ilmunya adalah penglihatan dengan sir ya, penglihatan dengan mata hati. Tapi sir di sini dia lebih dalam lagi tuan-tuan ya. Saya pernah sebut pada tuan-tuan bahawa hati kita ni dia ada beberapa lapisan. Lapisan yang biasa disebutnya dia panggil qalbu. Hati ni qalbu dalam bahasa Arab, walaupun setengah terjemahnya jantung
Tak apalah. Ya. Di dalam qalbu tu dia ada fuad. Ini perbahasan biasa lagi tuan-tuan, dia ada fuad. Mana dalilnya? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Isra, tuan-tuan ingat ya? Surah Isra ni baca setahun sekali masa Isra Mi'raj. Tak adalah saya yakin ya, tuan-tuan ingat. Ya, antara ayat-ayatnya saya tak ingat ayat berapa, tapi surah tu kena ingat. Sebab kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan baca satu surah baru jumpa. Kalau saya bagi tahu ayat, tuan-tuan rujuk ayat tu je. Ya ke? Tak apa tuan-tuan. Dalam surah Al-Isra, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, al-fuad. Kadang-kadang disebut qalbun, kadang-kadang disebut fuad. Kalau kita rujuk kepada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, fuad ini dia panggil batin kepada hati. Kita orang Malaysia pun selalu tuan-tuan kita sebut hati besar, hati kecil. Pernah sebut ya? Hati kecil. Kadang-kadang kita cakap kat mak kita, mak saya ni dah jumpa dah calon isteri. Mak kita kata bawa mak nak tengok. Setelah mak kita tengok, dia kata apa? Pada zahir mak tengok dia, kalau hati besar mak tu okey dah, tapi hati kecil tu tak boleh terima lagi. Hati kecil. Ke dulu tuan-tuan kan cakap kat mak terus terima. Hati kecil ni. Kalau kira okey dah, tak ada masalah. Tapi kalau kita renung sikit dengan akhlaknya, dengan budinya, hati kecil ini. Jadi hati kecil tu yang mana satu? Hati besar yang mana satu? Kalau Sudirman dia kata apa? Jauh di lubuk hati. Hati ni ada lubuk rupanya. Ke itu sekadar bahasa? Tidak tuan-tuan, walaupun pada zahirnya menampakkan bahasa, tapi hakikatnya kalau kita belajar, memang hati ni dia ada lapisan dia. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Antara lapisan-lapisan itu disebut sir. Sir ni kalau kita terjemah biasa, rahsia. Ya? Dia ada hati, qalbu, dalam tu dia ada fuad. Ni biasa ni tuan-tuan, dia tidak mendalami lagi. Dia kena masuk tajuk dia yang khusus baru kita mendalami. Cuma kita sebut umum. Dia ada lapisan yang dalam lagi disebut sir. Ada lagi yang dalam disebut sirrul asrar. Ada lagi lapisan dia, ada lagi lapisan dia. Tuan-tuan dia, saya ada karang tapi banyak kali saya sebut di sini ya. InsyaAllah dah dekat nak siap lah juga dia. Sebab benda-benda ni kadang-kadang kita nak karang ni, saya pun pelik. Kadang-kadang buku ni, ya saya 2 minggu siap lah saya karang buku. Ya, kalau buku tebal mana pun ada satu buku yang saya karang 356 muka surat, sebulan siap. Tapi yang ni saya karang lebih kurang dalam tak sampai 70 muka surat, dah setahun tak siap-siap. Yang saya karang satu buku, tajuk dia Hati yang Berzikir. Di situ saya bahas tuan-tuan secara dalam sedikit dari sudut lapisan-lapisan hati. Bagaimana zikir ini melalui dan menembusi lapisan-lapisan hati kita sehingga dia sampai kepada satu tahap, dia tak akan hilang zikir itu. Dia disebut dalam kitab-kitab tuan-tuan. Cuma tak apalah, kita hurai yang ni dulu. Salah satunya, hati ini semakin dalam atas nama disebutnya sir. Cuma dalam kurungan dalam buku kita diterjemahnya lubuk hati. Dan hati kita sedia maklum, dia ada mata, yang kita kata mata hati. Maka kita melihat keagungan Tuhan dengan mata hati kecil inilah. Ya, tetapi dalam masa yang sama kita kena faham, ketika mana kita melihat keagungan Tuhan, menyaksikan Tuhan atas istilah musyahadah dengan mata hati, dia tidak ada kaifiat, dia tidak ada cara, dan dia tidak ada bentuk, dia tidak ada rupa. Boleh tuan-tuan? Sebagaimana kita lihat seorang dengan mata hati kita, sifat baik dia, sifat baik ini, dia tak ada rupa, dia tak ada cara, dia tak ada bentuk. Boleh yang saya sebut tadi? Okeylah tuan-tuan ya, ni sedikit kita namakan ataupun sambungan perbahasan. Baik, antara faktor-faktor yang membawa kepada musyahadah adalah zikir yang berterusan. Tuan-tuan masih ingat lagi ya, faktor untuk muraqabah kita dah sedia maklum dulu. Kemudian kita masuk kepada faktor yang akan membawa kepada hati saya, hati tuan-tuan, ada yang dinamakan musyahadah, yang menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kepada zikir, zikir itu pula perlu kepada berterusan. Dan zikir ni saya ulang lagi sekali, zikir ni dia ada dua, iaitu zikir yang dinamakan hasanah. Ya, dalam bab ni bukan zikir biasa ni tuan-tuan ya.
Sebab zikir dia ada dua. Satu zikir umum, satu zikir khusus. Satu. Yang kedua pula pembahagian dia, satu lagi zikir hasanat. Zikir hasanat ni zikir yang kalau kita baca, kita dapat pahala, dapat ganjaran. Ni ya. Macam ubat lah tuan-tuan ya. Ubat Panadol, dapat apa? Dapat hilang dah sekejap dah. Hilang dah sekejap, okey lah. Kemudian kalau kita makan apa? Vitamin. Kita ada apa tuan-tuan ya? Yang berkaitan dengan tambah tenaga ni. Macam-macam ubat juga, pil juga. Tapi kita makan dia makin tambah tenaga, kita tambah tenaga. Kalau makan Panadol dia tambah tenaga tau. Ada tambah tak tenaga? Kalau lepas makan tidur. Dia macam zikir juga. Zikir ni tak apalah, tapi itu ibarat. Zikir ni ialah ada zikir-zikir yang dia bagi ganjaran pahala. Tapi ada zikir-zikir yang kita sebut, kita baca secara berterusan, dia meningkatkan kerohanian kita, rasa dekat kita dengan Tuhan, rasa khusyuk kita dalam sembahyang. Dia ada zikir begitu. Jadi saya nak ulang pada tuan-tuan, dia ada dua nama zikir yang dari sudut lain. Satu namanya zikrul hasanat, kata ulama, zikir yang akan membawa ganjaran pahala pada kita. Ada tak peningkatan rohani? Ada, tapi tak banyak. Yang kedua namanya zikrul al-qurbat, zikir yang menyebabkan kita makin dekat, makin dekat, makin dekat jiwa dan hati kita, perasaan diri kita kepada Allah. Tuan-tuan, ada waktu saya dengan tuan-tuan perasan tak? Ada waktu orang sebut Allah, biasa je kita rasa. Ada waktu orang sebut Allah, berdiri bulu roma kita. Kesetakat ni biasa, Islambo je. Orang sebut Allah pun biasa, orang sebut Nabi pun biasa. Biasa, tak ada apa. Orang azan pun selama buat tak tahu. Ada tuan-tuan? Ada, saya rasa ada, tuan-tuan rasa ada. Macam kita, saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu, kita ingat tak kita baca buku dulu, Keagungan Rasulullah. Kita sebut nama mak, kita sebut nama mak, ada rasa tak? Ada rasa sayang, rasa hormat. Kita sebut nama ayah, ada rasa tak? Ada, sebut nama ayah rasa sayang, tapi ada takut sikit. Ada rasa tak? Kita tak rasa apa-apa. Tapi kita sebut nama kawan, ada rasa. Nama-nama. Takkan kita sebut nama Allah tak rasa apa-apa. Takkan kita sebut nama Nabi tak ada rasa apa-apa. Satu, mesti ada rasa. Sebut nama mak ada rasa lain, sebut nama isteri ada rasa lain. Seorang isteri sebut nama suami dia rasa lain, sebut nama ayah dia rasa lain. Perasaan hati, rasa sayang, rasa hormat, rasa rindu, rasa cinta, ni semua rasa. Takkan sebut nama Nabi tak ada rasa. Satu, maknanya ada rasa. Yang kedua tu, ada beza tak rasa tu? Ada beza tak? Kesama je rasa? Ada beza. Sebab tu ada waktu-waktu kita sebut nama Allah, kita rasa biasa, tapi ada waktu-waktu timbul kegerunan dalam hati kita. Orang zaman dulu tuan-tuan, bila sebut Allah ni pensan. Bukan rasa, pensan. Saya pergi ke Yaman tu, Habib Omar bin Hafiz, ya, Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekarang dia masih ada. Masa dia muda-muda dulu, tuan-tuan, dia sekarang dia masih muda lagi, lebih kurang dalam 45, 47 kan, lebih kurang. Sekarang masa dia 30-an tu, kita tengok CD dia ceramah. Ya, CD dia. Apabila dia ceramah, tuan-tuan, dalam 10 minit, 20 minit, duduk sekejap, seorang diusung keluar daripada masjid, pensan. Duduk 5 minit, seorang dia keluar. Dia ada saya beli CD tu, tapi CD Arab, dia tak ori ke apa tak tahu lah. Ya, CD Arab dah rosak dah. Nanti saya kata tuan-tuan, nanti insya-Allah minta kawan-kawan cari kat sana balik, tuan-tuan boleh tengok. Dia duduk tengah ceramah, pum tumbang. Ceramah, pum tumbang. Tapi yang ceramah tu bukan biasa lah tuan-tuan, dari segi kerohanian dia dengan Allah. Saya dengan kawan-kawan tu tak sampai tahap pensan lah. Mungkin kita ni tak cukup takut kot. Ya. Tuan-tuan takut betul-betul ke tuan-tuan takut kepada Allah? Dia orang betul-betul takut Allah ni tuan-tuan, Allah sebut Allah tu menggeletar. Ya, baik.
Cuma saya ni sampai tahap kita kata apa dengan kawan-kawan lain lah, bukan kita seorang. Pernah satu kalinya Habib Omar ni dia ceramah bab ketuhanan ni. Ya, bab Nabi, bab Allah. Ya, kita mula dia bagi salam tu kita menangis. 2 jam dia ceramah tuan-tuan. 2 jam kita menangis. Menangis bukan menangis biasa. Kita pun tak tahu kenapa kita menangis. Menangis. Memang menangis sungguh dah, bukan menangis biasa-biasa. Dia ada juga menangis biasa dah. Ada ke menangis biasa-biasa? Ada. Sedih juga tapi sedih biasa. Tapi ada tahap memang sedih betul. Menangis betul. Basah janggut. Basah muka kita dengan air mata. Ni takut. Kita takut. Kenapa? Kerana disebut tentang keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan. Tapi nak macam mana? Naknya hati kita tu dah dilatih dengan zikir-zikir, dengan ingat pada Allah. Habis macam kita tengok ada orang duk makan roti canai, ya, makan roti canai kedai mama. Orang azan, ya, speaker tu mengadak dia buat selamba je. Dia siap order 1 biji lagi, apa tu? Tambah sebiji lagi. Orang azan ada setengah tuan-tuan sekalian. Nabi, kita cerita Nabi ni bila mana dia duduk sembang dengan keluarga dia, apabila azan, Sayyidah Aisyah cerita, Nabi ni kalau dia dengar azan, dia bangun terus seolah-olah dia tak kenal kita duduk bercakap dengan dia ni. Tak kenal. Awak tuan-tuan dia, tahap mana tu? Dah tak kenal. Maknanya Allah panggil ni tahap-tahap tak kenal. Kita ni tuan-tuan, mungkin kita, tapi mungkin saya lah, mungkin kot dia tak betul. Orang azan selamba. Kalau channel tengok TV, orang azan tukar channel lain. Mana tahap jiwa saya, jiwa tuan-tuan, tahap mana kita masing-masing lah, insya-Allah. Tapi moga-moga kita harap-harap Allah rezekikan kepada saya, kepada tuan-tuan anak cucu kita seketul hati yang mampu merasai penyaksian terhadap keagungan Tuhan. Cuma nak kena zikir yang berterusan. Zikir yang mana? Zikir yang dinamakan zikrul darajat. Dia ada 2 nama, zikrul darajat ataupun zikrul kurubat. Zikir yang menyebabkan kurubat, kita makin dekat jiwa kita dengan Allah. Darajat bukan setakat jiwa kita makin dekat, kerohanian kita makin meningkat. Lain rasa macam kita sembahyang lah tuan-tuan. Ada waktu kita rasa ya Allah khusyuk, tapi ada waktu biasa je. Ya, tuan-tuan setakat ni khusyuk selalu khusyuk ke? Selalu okey ke? Hari-hari kita rasa okey, tapi hari-hari ya Allah payahnya nak jaga hati. Kejap dia pergi Tesco, kejap dia pergi Giant. Kita bawa dia masuk balik dalam ni, dia pergi mana pula? Dia tengok tuan dia minat kat mana. Dia pandai juga tuan-tuan. Syaitan dalam satu masa 7 benda dia datang. Tuan-tuan boleh bayanglah, kalau dia datang 3 kali, 7 kali 3, 21 benda. Tuan-tuan boleh nak tolak? Dia datang benda yang kita suka. Okay, apa yang kita suka? Suka kereta, dia ingat tak kereta? Suka apa? Suka apa? Ni perempuan suka apa? Tesco ke Giant? Dia datang. Kalau kita ni hati kita duduk pada anak, dia datang anak. Hati kita duduk pada siapa? Orang rumah, dia datang orang rumah. Macam mana nak bertahan? Ya, sebab itu perlu kepada zikir yang mendekatkan kita kepada Allah, kemudian yang mengangkat kerohanian kita hanya untuk Allah. Baik. Kemudian yang keduanya, faktor yang kedua, merenung keagungan Allah. Ya, Jalla Jalaluh. Tafakkur, dia panggil tafakkur tuan-tuan ya. Tuan-tuan lihat bukit, tuan-tuan lihat langit, tuan-tuan lihat kejadian kita sendiri, betapa agung, betapa hebatnya Allah. Kemudian memikirkan hakikat bahawa segala ciptaan Allah adalah berasal daripadanya. Segala apa yang ada ni adalah daripada Allah. Ya, kalau Allah tak ada segala benda ni, tak ada apa. Boleh tuan-tuan ya? Nak kena selalu berfikir. Memperbanyakkan amal ketaatan, menjaga syariat dan sebagainya. Ini benda-benda walaupun pada zahirnya nampak biasa, tapi kalau kita jaga, dia akan menghasilkan seketul hati yang mampu bermusyahadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah tuan-tuan sedikit sambungan pengajian kita yang lalu. Baik, kita masuk kepada peringkat yang ketiga. Ya, setelah kita melalui muraqabah, kemudian kita melalui musyahadah, ya, maka kita melalui peringkat yang ketiga yang dinamakan ma'rifatullah. Hati kita akan tersingkap. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, kita kenal Allah dengan erti kata yang sebenar, yang disebut ma'rifatullah. Benda ni teori tuan-tuan ya, teori ni. Kita duk bahas ni teori. Macam mana nak muraqabah?
Kita kata tadi lah, macam mana nak musyahadah, nak kena zikir. Zikir tu tuan-tuan, sebab tu kita kata tuan-tuan nak kena, kalau serius lah, kalau nak serius. Sebab tu kadang-kadang kita mengaji ni, ya ke nak mengaji? Satu nak tanya, ya ke nak belajar ilmu ni? Ramai-ramai ni, ya ke nak belajar ilmu? Ya lah ustaz, takkan kita orang tak. Ya, kalau tak, kata tak ya, kita pergi kedai mamak dah malam ni. Ni kita datang ni, ya lah ni. Macam mana boleh kata ya, sedangkan tuan-tuan sekalian duduk dengar je, tak ada catik, tak ada apa pun. Mana-mana boleh kata ya? Ni banyak kali dah saya ulang benda sama je ni, tak apalah, jangan terasa, benda sama. Ya? Pen tak ada, buku tak ada. Satu, yang kedua, itu yang pertama. Sebab yang mendengar ni dia tidak dinamakan penuntut ilmu. Yang mendengar ni nama dia apa? Nama dia pendengar. Sebab penuntut ilmu ni dia bawa kitab dan dia bawa pen, itu penuntut ilmu. Yang pendengar ni dia bawa telinga. Boleh tak tahu dia? Tu tak ada masalah. Ni berapa, saya ingat saya sebut berapa kali dah yang ni, 100 kali rasanya, lebih dah. Daripada dah berapa tahun saya duduk sini yang mengajar. Tak apalah, biarkanlah, tu saja nak bagi tahu. Jadi betul tak betul nak ilmu? Tapi tak apalah tuan-tuan, mungkin pada zahirnya kita bawa pen, pada zahirnya kita bawa kitab, tapi yang nak tahunya hati tu, betul ke nak? Yang tu biar Allah nampak. Biar Allah nampak dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, betul kita nak ilmu. Satu. Yang keduanya, ilmu ni kena amal. Jadi belajar ilmu ni betul kena amal. Ke belajar ilmu sekadar nak tahu je, kemudian mudah nak bercakap dengan orang. Ada orang tuan-tuan, dia belajar ilmu bukan apa pun, dia belajar ilmu kerana dia nak tahu. Akhir sekali kalau berbahas, dia pun tahu juga. Itu aja lah. Satu yang tu. Kemudian bila mana amal, nak apa amal tu? Nak apa? Amal tu pula nak apa? Zikir. Okey, zikir tu nak apa? Zikir. Nak pahala? Nak syurga? Kenapa? Maka Allah nak tengok pula kita beramal tu kerana apa? Beramal tu tidak kerana syurga kita pun tak nak, tapi Allah bagi memang kita nak lah juga. Pahala kita bukan nak pahala tu yang sebenar-benarnya, tapi Allah bagi kita nak lah. Kalau kita tak nak pula, kita jadi sombong. Habis nak apa? Kita nak dekat dengan Allah. Sebab tu berapa setengah-setengah orang ni tuan-tuan, Allah nampak dalam hati dia, bertukuh lumuh dia bangun malam. Dia bukan nak pahala pun, tapi Allah bagi dia terima, tak ada masalah macam tu. Tapi nak apa? Macam mak kita lah tuan-tuan, mak kita suruh kita balik tu, hari-hari raya dia minta kita balik, dia nak duit kita ke? Dah. Ke mak nak duit? Mak ni suruh saya balik ni nak duit lah tu? Ya ke? Dah. Mak pun cakap ya, tapi dah kita bagi, dia ambil lah. Dah kita bagi, dia bukan nak duit kita tuan-tuan. Selama ni pun dia tak harap duit kita pun, dan kita besar sampai sekarang ni pun duit dia lah. Tu pun kahwin pun duit dia lagi. Ya ke? Ada orang kita dah nak menyusahkan mak sampai universiti, mak dia hantar dia. Keluar universiti dapat kerja pula kahwin duit mak juga. Maknanya mak ni, ayah ni, dia bukan nak duit kita pun, cuma nak tengok apa? Baliklah nak tengok mak dengan anak, gitulah. Tapi anak bagi duit, ambil apa masalah? Sama kita dengan Allah. Kita nak siapa sebenarnya? Kita nak Allah. Nak dekat dengan Allah, nak rahmat Allah, nak redha Allah. Tapi kalau dapat semua tu, tak payah cerita lah pasal syurga. Itulah benda yang sebenarnya tu, benda biasa, benda sama juga, tapi kita nak kata apa je? Sikit je. Tapi kalau yang nak syurga, Allah bagi, tapi dia dapat syurga lah. Dia nak pahala, Allah bagi, tapi dia dapat pahala lah. Tapi dapat dekat dengan Allah, dapat kenal Allah, dapat rahmat Allah, dapat redha Allah, mungkin tak banyak lah. Itu yang saya tanya puan-puan dulu, puan-puan kahwin dengan suami tu, puan-puan nak apa? Banyak kali dah juga saya tanya. Dah jawab ke belum lagi? Sebab apa puan-puan kahwin dengan suami? Jawapannya nak suami. Ke nak harta suami? Nampak suami kaya tu yang beria-ria tu. Ya ke? Ke nak suami handsome, sebab suami tu handsome, nak handsome. Tu yang cerita seorang perempuan. Tuan-tuan ingat lagi cerita orang perempuan? Dia tanya lelaki tu, kenapa lelaki tu bertukuh lumuh nak pada dia, berusaha. Lelaki tu jawab, aku minat kat mata kau. Tu yang paling tu lah. Sebab mata tu cantik sangat. Dia pun korek 2 biji mata dia. Dah kamu nak mata, kamu ambil.
Tu cerita dalam kitab lah tuan-tuan, sejauh mana kebenaran. Tapi nak bagi tahunya, kamu nak apa pada saya sebenarnya yang kamu beria-ria ni? Ya, aku berkenan pada mata kamu, terlalu cantik sangat mata kamu. Dia ambil mata dia, ambil lagi. Dah nak mata. Baik. Jadi kita ni nak apa sebenarnya? Itulah kita nak cerita tu tuan-tuan ya. Okeylah, habislah situ. Baik, kita makrifat. Baik, ada pun natijah, ya, hasil natijah daripada musyahadah Allah adalah seorang itu mengenal Allah. Ya, setelah kita melalui muraqabah, kita melalui musyahadah, setelah musyahadah itulah tuan-tuan, kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kefahaman yang penuh yakin. Bukan sekadar teori yang dihafal dalam akal semata-mata. Okey, sekarang kita belajar sifat Allah. Sifat Allah, kita belajar tuan-tuan, kita ingat lagi ya, saya sebut ada tuan-tuan. Belajar nak mengenal Allah ni dia ada dua keadaan. Satu keadaan dibahaskan dari sudut ilmu. Maka ilmu ni ke mana dia pergi? Ilmu ni dia pergi kepada akal. Kerana akal diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami ilmu. Maka sebab tu ada bab-bab tertentu dalam pengajian ilmu dibahas secara teori. Kerana untuk memahamkan kepada akal itu. Maka ada benda-benda atas muka dunia, kita kenal satu benda dengan teori. Kerana akal kita memahami perbahasan terhadap benda tersebut. Lihat. Maka bila mana orang sebut kereta pada kita, kita bayang dengan akal kita. Keretanya begini. Pada zahirnya, dalam pula ada enjin tu pula ada apa pula, secara teorinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sampai ke tahap yang disebut ma'rifatullah, kita tidak kenal lagi, ataupun kita tidak kenal Allah, bukan sekadar yang kita kata kita hafal dengan akal dan teori semata-mata. Kita nak bagi tahu macam mana tuan-tuan dia dalam bahasa-bahasa kiasan ya. Bukan apa saya yakin tuan-tuan faham ni ya. Ya tuan-tuan, cuma kita kata dalam bahasa yang kita nak permudahkan. Dengan bahasa yang kita nak permudahkan tuan-tuan, macam kita kenal seseorang lah. Kenal seseorang dengan teori dan apa yang kita lihat pada zahirnya. Dikenal tak Pak Mak? Oh, kenal. Pak Mak yang mana ya? Pak Mak yang dia ada tahi lalat atas hidung dia tu ke? Teori. Pak Mak yang dia ni yang rambut putih tu ke? Tak, sebab Pak Mak dah umur 70 dah. Ya dah berubah. Ni teori sebab manusia. Oh, Pak Mak yang dia berjalan, kalau dia berjalan cepat-cepat tu. Tu semua gambaran-gambaran. Kalau kenal dengan mata ni, kita tengok Pak Mak berjalan dengan cepat. Pak Mak yang dia makan banyak tu. Tu sebab kita duduk tengok Pak Mak dengan mata ni. Tapi kalau kita pandang Pak Mak dengan mata hati kita, seorang yang jujur, berapa kita nak bayang jujur dia? Kita pandang Pak Mak seorang yang pemurah, kita pandang seorang Pak Mak yang kita kata ada pengalaman yang luas. Berapa bentuk pengalaman dia? Yang tu tak boleh dah. Tak boleh nak secara teori, tak boleh nak secara apa? Secara akal, tak boleh. Tapi yang boleh memahami, hati yang boleh faham. Sebab tu ada orang kadang-kadang orang meninggal, kita dengar dia meninggal, selaba je kita. Tapi ada orang ni bila mana dia meninggal, kita terasa di hati. Kerana kita kenal dia jauh di lubuk hati kita, kita kenal dia. Bukan kita kenal pada zahir fizikal dia, tapi kita kenal dalam lubuk hati. Okey tuan-tuan ya. Begitulah. Tapi benda ni dia boleh cerita lah tuan-tuan. Sebab tu saya kata ada benda dia boleh cerita, ada benda dia boleh cakap. Tapi ada benda dia cerita dengan cakap ni tak sama dengan rasa. Saya cerita buah tembikai manis, buah rambutan manis juga. Mangga manis juga. Sama tak? Manis mangga, manis tembikai, manis durian. Tak sama. Manis pun tak sama rasa. Rasa lagi tak sama. Tapi boleh cerita? Boleh. Tuan-tuan kenal tak kalau saya cerita? Kenal. Yang mana satu rambutan? Rambutan yang ada tu lah. Rambut-rambut tu. Yang ada duri tu. Yang ada duri tu durian. Itu teori yang kita gambar dengan akal fikiran yang kita belajar.
Tapi bila mana tuan-tuan rasa durian, tuan-tuan rasa macam mana? Boleh bayang tak rasa dia? Boleh lukis tak rasa dia? Boleh bayang tak bentuk rasa?